Baik, United Kingdom, UK antara negara dunia yang catat rekod tertinggi kes COVID-19. Dengan perkembangan ini, kita ingin tahu apa sebenarnya perkembangan terbaru rakyat Malaysia yang mungkin berada di sana susulan perintah yang dikenakan ataupun perintah kawalan yang dikenakan susulan peningkatan kes di UK dan juga di talian Skype ketika ini bersama dengan kita salah seorang rakyat Malaysia yang berada di Manchester, Hariza Hanim Muhammad. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada ketika ini. Haniza merupakan pelajar sarjana di Universiti Manchester. Mungkin kalau kita lihat perintah kawalan pergerakan di UK ini sudah hampir masuk kepada 2 minggu. Bagaimana keadaannya di sana kalau boleh digambarkan? Kerana sebelum ini juga kami berhubung dengan pelajar Malaysia yang berada di sana. Mereka katakan masih lagi bebas, masih lagi ada pengecualian untuk keluar dan sebagainya. Kalau di Manchester itu bagaimana keadaannya? Najib, terima kasih kerana sudi menghubungi saya. Sedikit informasi mengenai situasi COVID-19 di UK ya. Perdana Menteri Boris Johnson telah mengumumkan partial lockdown ataupun perintah kawalan pergerakan pada 23 Mac. Dan pada ketika ini keadaan masih seperti biasa walaupun kes kematian di seluruh UK telah mencatat sebanyak 2,900. Di sini ya, universiti telah menukar mod pengajian kepada atas talian dan juga virtual class berbanding dengan bersemuka. Seperti juga dengan premis perniagaan, mereka mengamalkan social distancing dan juga menghadkan aliran trafik pengguna pada satu masa. Ari, apa cabarannya kalau di UK itu kerana penduduknya begitu padat sekali kan? Kalau angkanya 67.9 juta orang, bagaimana untuk mereka melaksanakan lockdown ataupun perintah kawalan ini? Berdasarkan pandangan dan juga observation Ari sendiri, adakah sukar untuk pelaksanaan ini dilakukan? Okey, mengenai isu ini terdapat sedikit kerisauan pada mulanya apabila kerajaan UK dilihat mengambil tindakan yang agak perlahan berbanding negara lain seperti Malaysia dan juga China. Masyarakat termasuk saintis, pakar-pakar, doktor dan rakyat serta ahli politik risau. Tetapi setelah kes di Itali meningkat secara mendadak, kerajaan UK telah mula mengambil tindakan yang lebih drastik iaitu mengamalkan saringan pengasingan dan kuarantin, testing, isolation and quarantine. Dan pada yang sama ya Najib, UK mengalami masalah kekurangan dana apabila UK telah secara rasminya keluar daripada Kesatuan Eropah. Ari, itu kita tahu dari segi geopolitik dan juga kedudukan ekonomi UK itu berdepan cabaran. Bagaimana untuk dari segi proses saringan COVID-19 oleh National Health Service NHS untuk warga tempatan dan juga warga Malaysia yang berada di UK? Kerana di Malaysia ini kita melihat kepada pemeriksaan ataupun ujian saringan berkelompok ataupun tempat-tempat yang berisiko tinggi. Kalau di UK itu bagaimana? Siapa yang boleh membuat saringan? Adakah perlu ada simptom pada tahap mana sebelum boleh buat saringan? Okey, pada sedikit informasi mengenai itu ya. Terdapat 550,000 staf NHS di seluruh UK tapi sehingga kini ya hanya 2,000 staf menjalani saringan. Sehingga kini kapasiti harian adalah sebanyak 13,000 berbanding sasaran asal sebanyak 25,000 dan baru-baru ini Boris Johnson ada mengumumkan akan meletakkan sasaran 100,000 saringan setiap hari. Tapi personally bagi saya sendiri dan juga rakan-rakan kami hanya mendapat maklumat menerusi informasi yang diberikan kerajaan dan kami sendiri tidak pasti sama ada kami harus menjalani saringan tersebut ataupun bagaimana. Ari adalah merupakan pelajar dan saya percaya pelajar-pelajar Malaysia yang berada di UK, di Manchester, di London dan sebagainya, mereka ini mempunyai perhubungan yang begitu rapat sekali kan. Dalam keadaan sukarnya pergerakan pada ketika ini dengan perintah kawalan mungkin, bagaimana kerjasama ataupun perhubungan antara pelajar-pelajar yang lain dalam waktu sukar ini? Apa yang mungkin dibuatkan, dikongsikan maklumat dan sebagainya? Pada mulanya, pertama kali saya dan komuniti Malaysia di sini rapat ya, di mana kami sering berkongsi maklumat menerusi WhatsApp dan aplikasi sosial yang lain. Sebagai contohnya, ketika perintah pengawalan pergerakan ini, terdapat beberapa individu yang volunteer untuk membelikan barangan harian bagi keluarga lain. Jadi kami dapat mengurangkan dan menghadkan pergerakan di luar. Dan Ari, mungkin terakhir sekali, Ari juga adalah
keluarga berada di sana juga kan? Bagaimanakah urusan harian selepas perintah kawalan ini? Boleh ceritakan seharian itu, adakah berada di rumah saja? Kalau keluar pun pergi ke mana? Bagaimana kehidupan seharian di sana? Okey, sebelum perintah berkurung diumumkan pada 23 Mac, saya sendiri saya tidak ada kelas dah. Dan saya duduk di rumah dan saya punya field trip ke Uganda dibatalkan serta-merta. Dan sepatutnya anak saya menghadiri sekolah di sini turut dibatalkan atau ditangguhkan sehingga tarikh yang masih belum diketahui. Itu keadaannya untuk keluarga Ari sendiri. Mungkin kalau boleh kita ceritakan perbezaan, kerana saya percaya Ari juga membaca bagaimana kita melakukan perintah kawalan di Malaysia. Kalau kita lihat saban hari ada sahaja kes yang mungkin melanggar peraturan yang dikeluarkan dan sebagainya. Ari yang berada di Manchester yang melihat kawalan di sana untuk kes yang sedikit tinggi di UK ini. Apa nasihat mungkin yang ingin disampaikan kepada rakyat Malaysia dalam memastikan bahawa mereka ini lakukan penjarakan sosial, duduk di rumah dan sebagainya? Apa yang ingin disampaikan? Kalau compare perbandingan antara situasi di Malaysia dan UK, ada sedikit persamaan dan perbezaan di mana rata-ratanya mengikut saranan kerajaan untuk stay at home ataupun untuk flatten the curve, tapi pada masa yang sama di sini tidak terlalu ketat, di mana jogging dan aktiviti masih dibenarkan di taman-taman. Jadi ada pihak yang duduk di rumah dan masih juga ada yang keluar dan tidak mengamalkan social distancing. Jadi itu keadaan semasa lah yang berada di UK dan juga rakyat Malaysia. Seharusnya bukan sahaja rakyat Malaysia kan, seluruh dunia juga harus bersama-sama melakukan penjarakan sosial dan juga kalau ada perintah kawalan bergerakan itu duduk di rumah untuk memastikan kita putuskan rantaian COVID-19 itu. Terima kasih Hariza Hani Muhammad, pelajar Malaysia yang berada di Manchester kerana sudi berkongsi pengalamannya berada di Manchester, United Kingdom.